Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, fi'il amar pada tajuk yang ketiga itu sadis, ya, yang ketiga fi'lun amr, ya, ataupun disebut fi'lul amri. Ya, fi'lul amri artinya fi'lun artinya kata kerja, amri ialah suruhan ataupun perintah. Ya. Lalu disebutkan di sini fi'il amar adalah kalimah fi'il yang menunjukkan perintah, ya, ataupun suruhan, perintah ataupun suruhan. Dan dibagi contoh dekat sini, ya. Okey, tolong buat catatan sebab kita dah belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Bila kita belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari' dipecahkan kepada dua, iaitu yang pertama fi'il madhi ma'dum, kemudian fi'il madhi majhul. Begitu juga dengan fi'il mudhari'. Kita dah belajar fi'il mudhari' ma'dum dan fi'il mudhari' majhul. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai kepada halaman yang ke-22 pada tajuk fi'il amar. Okey, buat nota kaki ke untuk buat peringatan. Bila kita sebut fi'il amar, dia tidak ada majhul. Dia cuma ada ma'dum sahaja. Jadi bila sebut fi'il amar jangan duk kata ada majhul. Kenapa fi'il amar tidak ada fi'il majhul? Kerana bila kata perintah, kata suruhan, dia mestilah perkara yang jelas. Orang yang disuruh itu jelas. Sedangkan majhul tidak jelas pelakunya. Maka dengan sebab itulah bila fi'il amar dia tidak ada majhul. Ya, tidak ada majhul. Dah buat catatan fi'il amar tidak ada yang majhul, cuma ada yang maklum. Okey, yang kedua fi'il amar, buat catatan ya. Yang kedua fi'il amar cuma ada 6 tasrif sahaja. Ya, fi'il amar cuma ada 6 tasrif sahaja. Okey, sekarang okey, tengok saya terangkan di sini fi'il amar cuma ada yang maklum. Ya, tidak ada yang majhul. Yang kedua fi'il amar cuma ada 6 tasrif sahaja. Okey, fi'il amar cuma ada 6 tasrif sahaja. So hari ini kita masuk kepada fi'il amar. Ya. Ya, ni baris bawah ni fi'lul amri. Sekejap saya ni macam tak sama panjang. Ni baris bawah ya. Fi'lul amri kata kerja perintah ataupun suruhan. Ya, jadi yang pertama dia cuma ada ma'dum saja. Dia tidak ada majhul. Ya, yang ni kena ingat dia cuma ada ma'dum, tidak ada majhul, ya, tidak ada majhul. Yang kedua dia cuma ada berapa tasrif dia? 6 saja. Ya, 6 tasrif saja. Okey, apa dia 6 tasrif itu? Hanya untuk al-mukhatab. Hanya untuk apa? Al-mukhatab. Apa maksud al-mukhatabu? Kata ganti nama kedua. Jadi kata ganti nama kedua ada berapa tasrifnya? 6. Ya, ada 6. Bermula dengan apa? Kata ganti nama kedua ni bermula dengan domir apa? Anta. Domir? Anta. Nah, berakhir dengan Antunna. Antunna. Ya, anta. Ini saya tak tulis lah ya. Anta sampai antunna. Dia faham kan? Okey. Antunna. Okey. Saya ulang semula. Bila kita sebut fi'il amar, dia merujuk kepada kata perintah atau kata suruhan.
Ya, jadi fi'il amar dia cuma ada fi'il dalam bentuk ma'dum, tidak ada dalam bentuk majhul. Yang kedua, untuk fi'il amar tasrifnya cuma ada untuk al-mukhatab saja, iaitu kata ganti nama kedua bermula daripada anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, jadi semua sekali ada berapa? 6. Okey, ulang sekali lagi. Tasrif untuk fi'il amar cuma ada 6 sahaja. Tidak ada untuk kata ganti nama ketiga dan kata ganti nama pertama. Iaitu bermula dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, jadi jumlahnya ada 6. Okey, bagaimana kita nak faham fi'il amar? Jadi fi'il amar ni dibina daripada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' pada ain fi'il mestilah jelas supaya bila ain fi'il daripada fi'il mudhari' betul, maka fi'il amar jadi betul. Kalau ain fi'il daripada fi'il mudhari' salah, maka fi'il amar juga jadi salah. Okey, sekarang kita terus kepada bagaimana nak i'rab fi'il amar. Ya, bagaimana nak buat fi'il amar? Kita kena ambil daripada fi'il madhi, tukarkan kepada fi'il mudhari', kemudian kita tukar kepada fi'il amar. Maknanya kita kena tahu step satu. Okay. Sekarang kita ambil contoh. Ya, betul, 6 sahaja. Okey, sekarang saya ambil daripada kalimah contoh. Kalimah yang pertama saya ambil contoh kalimah, ambillah kalimah, apa nak ambil? Kata kita ambil kalimah contoh, kalimah darasa. Ya, darasa. Mana darasa? Kamu telah belajar. Ya, darasa adalah memberi maksud dia seorang lelaki telah belajar. Fi'il mudhari'nya? Yadrisu. Ya, yadrusu. Yadruru. Ya, Yadrusu. Ini ain fi'ilnya baris depan. Ya, yadrusu. Okey, sekarang macam mana kita nak jadikan fi'il amar? Pertama sekali, jangan ambil huruf ya. Sebab huruf ya ini kepunyaan untuk fi'il mudhari'. Ya ni disebut ya huruf mudhara'ah bagi fi'il mudhari'. So sekarang yang kita nak buat bukan fi'il mudhari'. Yang kita nak buat sekarang, yang kita pelajari sekarang ialah fi'il amar. So tak boleh ambil huruf ya. So kalau kita tak ambil huruf ya, kita mulakan dengan huruf dal. Jadi dal, ra, sin. Dal, ra, sin. Kita salin semula. Dal, ra, sin. Sebab itulah fi'il amar ni tempat kedudukan yang daripada fi'il ni nampak yang ketiga. Tapi sebenarnya lepas fi'il madhi, fi'il mudhari', lepas tu ada satu yang saya tinggal kat sini, masdar. Masdar tu isim. Sebab tu saya tinggalkan. Saya terus pergi kepada fi'il amar. Nanti insyaAllah ada rezeki kita belajar pula kalimah-kalimah isim. Ya. Jadi salin semula. Dekat sini dalnya sukun. Salin semula sukun. Ra-nya dhammah. Salin semula dhammah. Okey. Sin dhammah, jangan salin dhammah. Ya, jangan salin dhammah. Sebab dhammah ini milik fi'il mudhari'. Ya, untuk fi'il amar huruf terakhirnya sukun. So letakkan sukun. Okey, bila macam ni boleh tak kita baca? Tak boleh. Jawapannya tak boleh baca. Jadi bila sesuatu kalimah yang tidak boleh dibaca, hanya satu huruf saja yang dibenarkan, iaitu huruf alif. Huruf apa? Alif. Jadi bagaimana nak letakkan alif ini supaya boleh disebut? Ya, jadi alif ni sebenarnya tidak berbaris, tapi untuk membunyikan bacaan. Maka kita kira bermula daripada alif hamzah wasal ini
kira 1, 2, 3. Makanya kita mengambil kaedah. Ya, kaedah dia rujuk kepada huruf ketiga. Jadi huruf ketiga berbaris hadapan, maka kita letakkan baris hadapan. Bila kita letak baris hadapan, so sekarang boleh baca tak? Boleh. Apa bunyinya? Udrus. Udrus. Okey, bila kita tengok udrus, kita tengok pula huruf terakhirnya sukun. Ya, huruf terakhirnya sukun. Jadi sukun ini menandakan domir yang diguna pakai adalah an. Boleh ikut satu-satu? InsyaAllah. Okey, ikut satu-satu, insya-Allah tak sesat. Ya. Jadi pertama kita tadi tak tahu macam mana nak bariskan. Ya. Jadi rujuk kepada huruf ketiga. Huruf ketiga dhammah, maka kita letakkan dhammah. Lepas tu kita baca udrus. Ya, jadi udrus di hujungnya sukun. Sukun ini ada dia punya petunjuk, dalilnya ya, petunjuk bagi domir anta. Jadi anta bermakna kamu seorang lelaki. Jadi yang diperintahkan kepada siapa? Pelaku yang diperintahkan ni siapa? Anta. Jadi makna udrus, belajarlah kamu. Apa maksud udrus? Belajarlah kamu. Kamu ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, saya ambil contoh kalimah yang lain. Ya, contoh kalimah kataba. Ya, kataba. Apa makna kataba? Kamu telah menulis. Kataba, dia telah menulis. Ya, dia telah menulis, lelaki. Fi'il mudhari' Yaktubu. yaktubu. Saya ambil yang sama supaya awak pandai. Ya, yaktubu. Yaktubu. Ya, yaktubu. Ini fi'il mudhari'. Ya, ini dhamir huwa. Tanda huwanya ialah fathah. Ini yaktubu, tanda domainnya ni tengok kat sini. Ya, ni baris atas, ini domain bagi huwa. Ini untuk fi'il mudhari'. Yaktubu, dia sedang menulis. Okey, kita buat sekarang fi'il amar. First step yang pertama, keluarkan huruf ya. Sebab ya ni untuk fi'il mudhari'. Keluarkan ya yang berbaki, baqi, ya, al-baqi, kaf, ta, ba. So kita tulis semula. Ya, uktub, tulis semula. Ya, kaf, ta, ba. Okey. Baca. Kemudian kita ambil semula. Huruf kaf, sukun. Ta, dhammah. Ba. Ba ni nak letak baris apa? Sukun. Boleh baca tak? Boleh. Tak boleh kita tambah alif. Okey, kira. Wahid, isnan, salasa. Ya, huruf ketiga dhammah. So kat sini kena letak apa? Dhammah. So kita baca apa? Uktub. Ya, uktub. Ya. Okey, sekarang kita tengok pula al-akhir ada sukun. Al-akhir kalimah bisukun. Di akhir kalimahnya dengan tanda sukun. So sukun ini memberi makna domir yang diguna pakai ialah anta. So kita nak suruh siapa sekarang? Ya, macam mana nak terjemah uktub ni? Tulislah kamu. Tulislah oleh kamu. Ya, maknanya kamu ni kita nak suruh seorang lelaki. Okey? Okey, contoh yang ketiga. Ya. Kita ambil contoh yang ketiga. Ya. Okey, ambil kalimah dakhala. Apa makna dakhala? Telah masuk. Dia telah masuk. Telah masuk. Ya. Dakhala, dia telah masuk. Fi'lun mudhari'. Dia ada dulu.
Yadkhulu. Okey, sekarang kita buat fi'il amar. Macam mana nak buat fi'il amar? Keluarkan huruf ya, tinggal dal, kha, lam. Ya, salin semula. Dal, kha, lam. Okey, dal, sukun. Kha, dhammah. Al-akhir sukun. Ya, kita tak boleh baca zaid bil alif. Kita tambah apa? Alif. Kita tambah alif. Lepas tu kita rujuk kepada huruf ketiga. Huruf ketiga dhammah. So di sini juga dhammah. Lalu naqulu udkhul. Ya. Okey, ma mana udkhul? Masuklah kamu. Masuklah kamu. Okey. Ar-rabi' yang keempat, kita ambil kalimah kharaja. Mana kharaja? Telah masuk. Balik tu. Keluar. Balik. Nanti nak cakap suruh orang masuk, suruh dia disebut keluar. Suruh keluar, suruh masuk. Pening orang. Ya. Kharaja, dia telah keluar. Okey, fi'il mudhari'. Yakhruju. Yakhruju. Ya, fi'il mudhari' dia yakhruju. Yakhruju. Yakho. Kha ya? Dah tak nampak lah. Nampak ke khanya? Nanti orang yang belajar kemudian tak nampak. Sepadan balik lah. Saya tulis elok ya. Kesian orang kemudian. Pakai pen comel ni memanglah susah. Kalau saya pakai marker pen, pandai saya nulis. Laju je. Yakhruju. Ini kha. Yakhruju. Yakhruju. Ma mana yakhruju? Ma mana yakhruju? Dia keluar. Okey. Macam mana nak bina fi'il amar? Keluarkan ya. Baki. Al-baqi. Yang berbaki ialah kha, ra, jim. Ya, kha. Okey. Kha, sukun. Ra, dhammah, jim sukun. Ba'da, kemudian zaid bil alif. Tambah alif. Okey, kemudian kita ambil, tengok huruf ketiga, unzur as-sadis. Tengok yang ketiga. Yang ketiga dhammah, kita ikut dhammah. Ba'da, kemudian naqra. Kita baca ukhruj. Okey, ini sukun berarti keluarlah kamu. Okey, senang ke susah? Senang ke susah? Ini senang lagi. Setakat ni senang lagi. Okey, sekarang saya tukar dengan baris yang berbeza. Ini semua baris dhammah. Ini tengok huruf ketiga, as-salis kulluhum dhammah. Okey, kemudian kita tukar dalam bentuk yang berbeza. Okay, kita cuba ambil kalimah. Okay, kita ambil kalimah jalasa. Ya, ambil yang biasa, awak senang. Supaya awak mahir dengan kalimah tu dan faham makna. Mana jalasa? Duduk. Jalasa, dia telah duduk. Fi'il mudhari'? Yajlisu. Yajlisu. Nanti saya tak guna lagi kalimah ni, saya guna kalimah lain pula. Supaya awak mahir dulu kalimah ni. Yajlisu. Okey, macam ni nak jadikan fi'il amar? Keluarkan huruf ya. So, yang tinggal jim, lam, sin. Okey, jim, lam, sin. Okey. So, lepas tu step yang ketiga, tengok baris pada fi'il mudhari'. Jim, sukun, lam, kasrah. Sin, jangan ikut dhammah, sukun. Ini sifat fi'il amar. Okey, kita tak boleh baca, kita tambah alif. Ya, kemudian kita rujuk kepada huruf ketiga. Kita kira alif,
huruf pertama, jim huruf kedua, lam huruf ketiga. Bila lam huruf ketiga berbaris kasrah, dia ikut baris bawah. Lalu naqudu kita sebut, kita naqra, kita baca ijlis. Okey, ni sukun. Sukun ni berarti anta. Makna ijlis, duduklah kamu. Ya, duduklah kamu. Ya, duduklah kamu. Okey, kalimah yang berbeza kita ambil lagi. Kalimah apa? Kasapa. Ghasala. Mana ghasala? Masuk. Dia telah masuk. Ghasala. Dia telah membasuh atau menyuci. Fi'il mudhari'? Ya, silu. Ya, yaghsilu. Baris. Ya, salah. Ya, ghasala, dia telah membasuh atau dia telah mencuci. Ya, fi'il mudhari' yaghsilu. Okey, macam mana nak jadikan fi'il amar? Ya, keluarkan ya, kita salin balik, ambil huruf ghain, sin, lam. Ghain, sin, lam. Okey, tengok ni sukun, ikut sukun. Sin kasrah, kasrah. Al-akhir, sukun. Ba'da zaid bil alif. Kemudian kita tambah alif, bengkok alifnya. Pak, macam mana kita nak letakkan tanda baris? Kira huruf ketiga. Wahid, isnan, salasa. Huruf yang ketiga, kasrah, maka kita letak kasrah. Jadi, ighsil, basuhlah olehmu. Cucilah olehmu. Basuhlah olehmu, cucilah olehmu. Ighsil yadaika, cucilah tangan kamu. Ya, ighsil malabis, basuhlah pakaian kamu. Okey, ini okey. Contoh yang ketiga, masuk. Kita ambil kalimah itu syariba. Itu syariba. Okey, kita ambil kalimah syariba. Okey, syariba. Mana syariba? Dia telah minum. Fi'il mudhari' yashrabu. Ya, jaga huruf ketiga. Kalau huruf ketiga salah, dia akan jadi salah fi'il amar. Yashrabu. Okey, yashrabu, dia sedang minum. Okey, kita jadikan fi'il amar, keluarkan huruf ya. So kita uktub, kita salin semula shin, ra, ba. Okey, shin sukun, ra fathah, ba sukun, ba'da zaid alif. Ya. Okey, unzur. Sekarang kita tengok huruf ketiga. Okey, 1, 2, 3. Huruf ketiga fathah. Yang ni hati-hati. Bila dia fathah, dia bukan ikut fathah. Ya, walaupun di sini fathah bukan pergi fathah. Bila di sini fathah, dia akan jadi kasrah. Ya, bila di sini fathah di baris atas, huruf ketiga baris atas, dia bukan ikut di sini baris atas. Dia akan turun baris bawah. Lalu kita sebut apa? Ishrab. Ya, ishrab. Jadi ini sukun kan? Minumlah olehmu. Ya, minumlah olehmu. Mereka ishrab, minumlah olehmu. Okey, contoh yang keempat. Ghadiba. Mana ghadiba? Kita buat aja tapi jangan suka marah-marah. Ya, ghadiba. Fi'il mudhari' ghadiba. Yaghdibu.
Yashrabu ya. Yaghdabu. Yaghdabu. Ghadiba yaghdabu. Ya. Okey, keluarkan huruf ghain, dad, ba. Okey. Sukun dad sukun. So, kita tambah alif. Ya, tengok huruf ketiga Bawah. atas, turun baris bawah. Okey, ini macam inilah cara untuk kita buat fi'il Amar. Okey, ini semua untuk domir anta. Dan semua yang kita buat tadi adalah contoh untuk anta. Okey, kita ambil contoh yang kedua, antuma. Okey, contoh yang kedua, antuma. Okey, contoh yang kedua, antuma. Jadi, buat balik semula. Dia wazan dia daripada kalimah fa'ala tadi kan. Okey, saya balik ambil semula kalimah fa'ala. Ni daripada fi'il madhi, fa'ala ke, fa'ila ke. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Fi'il amar, if. Il. Okey, ini domir untuk anta. Okey, sekarang kita buat untuk antuma. Antuma kita tambah dengan huruf apa di hujung kalimah? Alif. Alif. Senang aja, tambah saja. Jadi, if. Ila. If ila. Jadi alif ni untuk domir apa? Antuma. Antuma. Ya. Antuma. Alif ini, nampak alif ni? Pada alif ni. Alif ni adalah domir bagi antuma. Jadi macam mana kita terjemahkan if ila? Lakukanlah olehmu berdua. Ataupun lakukanlah kamu berdua. Ya, kerana alif ini merujuk kepada kita memerintahkan dua orang, tak kiralah sama ada dua lelaki atau satu lelaki atau satu perempuan. Ya, jadi bila kita nak suruh dua orang melakukan sesuatu pekerjaan itu, maka hendaklah di hujungnya ditambahkan dengan alif. Ya, hendaklah di hujung ditambah dengan huruf apa? Alif. Okey, alif itu adalah domir bagi antuma. Okey, jadi kena tengok di hujung. Ya, bila di hujungnya ya dengan sukun. Bila di hujung ni sukun, sebab hujung ni sukun, ni domir anta. Bila di hujungnya dengan alif, alif ni domir antuma. Okey, jelas tak? Yes. Okey, tulis sendiri ya. Sukun untuk anta. Alif untuk antuma. Okey, maknanya yang kita perintahkan ialah berapa ramai? 2 orang. Lakukanlah kamu berdua. Okey, untuk antum kita tambah dengan apa? Antum di hujung kita tambah dengan apa? Wow, alif. Ya. Tambah waw, lepas tu letak alif bariqah, letak tanda kosong di atas. Ya, jadi kita baca dengan apa? If I do. Ya, jadi waw ini adalah domir untuk, nampak ada waw ni? Waw itu adalah domir untuk antum. Okey, sekarang macam mana kita nak terjemahkan if I do? Lakukanlah kamu semua. Lakukanlah kamu semua.
Tak kira lah yang kita nak suruh tu kesemuanya lelaki ataupun lelaki campur perempuan. Ya, sekali lagi. If'il, tengok al-akhir. Kalimah ada tanda sukun. Sukun bermakna domer anta. If'ila al-akhir kalimah bil alif. Alif untuk domer antu, antuma. If'ilu al-akhir kalimah bil waw. Waw bermakna antum. So, kita terjemahkan, kita terjemahkan, lakukanlah olehmu seorang lelaki, lakukanlah kamu berdua, lakukanlah kamu semua. Okey, ini adalah 3 tasrif untuk fi'il amar lil muzakkar. Ya, lil muzakkar. Okey, ada lagi 3 berbaki untuk lil muannas. Okey, untuk muannas saya bawa ke sini ya. Saya bawa ke sini boleh ya? Okey. Untuk anti kita tambah di ujungnya dengan huruf apa? Ya. 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 If'ili. If'ili. Jadi ya, nampak ada ya ni? Ya ini bukan untuk saya, tetapi ya ini untuk Anti. ya, selalu yang untuk saya kan. Kali ini ya bukan untuk saya, tapi ya ini adalah domer bagi anti. Ya, mana if'ili, lakukanlah kamu seorang perempuan. Ya, untuk domer antuma kita tambah alif biduniyah. Ya, tambah alif tarik keluarkan balik ya. Jadi untuk lelaki dan perempuan sama. Ya, if'ila. If'ila. Okey, if'ila. Untuk lelaki dan perempuan sama. Tambah di ujungnya alif. Jadi alif ini adalah domer untuk antuma. Kamu berdua. Tak kira kedua-dua lelaki atau kedua-dua perempuan, bentuknya adalah sama. Ya, jadi alif ini adalah untuk antuma. Lakukanlah kamu berdua. Al-akhir tasrif untuk lil fi'lil amri, untuk fi'il amar. Ya. Okey. Nah, di sini adalah satu-satunya untuk fi'il amar yang menerima baris. Kerana 5 fi'il amar kesemuanya hujungnya mesti sukun. Ya. Al-awal sukun dan di ujungnya dengan tanda sukun untuk anta. Lepas tu sukun dengan alif huruf mad untuk antuma. Kemudian sukun bil waw. Waw ni sukun kan? Waw ni huruf mad. Sukun lah sebab dia tidak ada baris tu maknanya sukun lah. Ini alif sukun juga sebab tidak ada tanda. Ya, dan disebut alif ni alif tajwid, alif huruf mad, alif harf mad. Ini alif waw huruf mad. Ya, ini alif dalam Lughatul Arabiyah kita sebut alif untuk musanna. Musanna berarti dua. Ya, yang di sini waw. Ya, waw wal jamaah untuk bilangan ramai. Ya, bilangan ramai. Okey. Ya di sini nampak dia ini untuk domer anta. Jadi antara anta dengan anti berbeza. Kalau untuk anta if'il, untuk anti if'ili panjang kerana ada huruf mad. Ya, ada huruf mad. Ya, iaitu pada huruf ya. Jadi ya huruf mad mesti dipanjangkan harkatnya 2 harkat. Jadi kita sebut dalam keadaan if'ili panjangkan.
ya pada sebutan suaranya. Kerana nak perintah tu bukan lelaki, perempuan. Untuk antuma sama saja. Ya, untuk muzakkar wa muannas sawa, kedua-duanya sama. Okey, yang al-akhir if'ilna. Nah, satu-satunya yang menerima baris kerana kesemua fi'il amr di hujungnya sukun illa kecuali lil kunna. Maaf, lil antunna. Untuk antunna, ya. Untuk antuna saja yang di hujungnya berbaris atas, lain semua sukun. Jadi antuna ini adalah domir untuk antun. Nah. Jadi macam mana maksud kita nak terjemahkan? If'ilna, lakukanlah kamu semua. Semua itu mesti kesemuanya perempuan. Tak boleh ada lelaki. Kalau ada lelaki, walaupun seorang, mesti guna kalimah if'ilu. Ya, jadi if'ilu untuk lelaki dan perempuan, manakala if'ilna khususan lil muannas. Ya, if'ilna khususan lil muannas, khusus untuk perempuan. Dan ini adalah domir bagi antun. Jadi domir yang digunakan pakai untuk fi'il amar hanyalah lil mukhatab. Untuk kata ganti nama kedua, ya, ibtida bermula dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Hal fahimtum al-an? Fahimtu. Okey, yang lain? Fahimtu. Yang lain semua jelas, faham atau tidak? Faham, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, buat nota. Ya, untuk fi'il amar wazan sulasi mujarrad, wazan 3 huruf. Ain fi'il tidak semesti baris bawah. Ya, ain fi'il tidak semesti baris bawah. Dia boleh berubah fathah dan dhammah. Seperti mana yang kita buat contoh, ya, beberapa contoh sebelum daripada kalimah if'il tadi. Okey, boleh ikut dengan jelas? Boleh ikut dengan jelas? Boleh? Boleh buat bila jumpa Al-Quran, boleh nampak itu fi'il apa? Kenal itu fi'il apa? Boleh? Insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kalau dah betul-betul faham, saya bagi kalimah yang berbeza, tolong buat supaya saya nak faham. Semua orang telah memahami bagaimana nak membina fi'il amar. Ya. Ya, betul. Untuk sulasi mujarrad, apa makna sulasi mujarrad? Yang dibina daripada 3 huruf. Ya, dibina daripada fi'il madhi 3 huruf, sama ada dibina dengan wazan fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Ini disebut, ya, dalam pengajian Lughatul Arabiyyah, fa'ala, fa'ila, fa'ula disebut sulasi mujarrad. Apa makna sulasi mujarrad? Iaitu dibina daripada 3 huruf. Dibina daripada 3 huruf. Jadi cuba tengok ain fi'ilnya, boleh fathah, boleh kasrah, boleh dhammah. Okey, sekarang saya bagi kalimah yang berbeza, ya, tukarkan kepada fi'il mudhari'. Selalu ingat, kalau fi'il mudhari' salah, maka fi'il amar akan ikut salah. Okey, kalimah yang pertama saya bagi tolong buat, ya.
Nazara. Ada tak saya suruh buat kerja rumah? Ada ke tak ada? So, cari fi'il. Fi'il mudari. Ma'mar. Okey, sekarang tukarkan kepada fi'il amar. Nazara. Itir. Tulis. Nazara artinya dia telah melihat. Nasara dia telah membantu. Bantu. Ya. Lagi apa? Masaha. Mana masaha? Baikkan. Usaha. Masaha. Okey, buat sekarang. Jadikan fi'il amar. Unzur. Unzur. Masaha. Masaha. Unzura. Unzuru. Sarah. Dah siap? Ya. Okey, siapa nak cuba? Bukan unzuru, unzur. Ujungnya mesti sukun. Unzur. Gunakan kepada nam tasrif. Okey, cuba Tuan Haji cuba buat kalimah daripada ni. Yang zuru ni tukar kepada fi'il amar. Unzur. Betul. Lagi unzur untuk anta. Antuma. Untuk antuma di hujung tambah apa? Alif. Okey, bunyikan macam mana jadinya? Unzur. Unzur. Unsur. Mana boleh tambah alif jadi unzuru? Unzura. Unzura. Okey, untuk antum. Untuk antum. Unzuruna. Unzuru. Okey, untuk anti. Untuk anti. Unzuri. Unzuri. Untuk antuma. Unzura. Unzur. Unzura. Ini unzur. Yang pertama unzur. Ya, yang pertama unzur. Yang kedua boleh tulis sendiri tak? Boleh tulis sendiri tak? Unzur. Unzura. Unzuru. Unzuri. Okey. Ni unzura. Ni unzuru. Ini ulang ya. Lepas tu unzuri. Lepas tu ni sama. Ni unzur. Nah. Semua dapat yang sama ke? Unzuruna. Ini dapat yang sama tak? Unzurna. Unzuruna. Okey, semua dapat sama tak? Mu'anas. Unzurna. Okay. Semua dapat macam ni ya? Ada yang dapat lain? Ya. Okey, tengok.
Unzur, lihatlah oleh kamu. Unzura, lihatlah kamu berdua. Unzuru, lihatlah kamu semua. Unzuri, lihatlah kamu seorang perempuan. Unzura, sama lelaki dan perempuan. Unzurna, lihatlah kamu semua perempuan. Okey, yang kedua, Nasara yang suruh. Okey, siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? unsur, Unsur. Unsur. Lagi. Unsura. Unsur. Lagi. Unsur. Unsuru. Pada muannas. Unsuri. Unsuri. Lepas tu. Unsura. Al-akhir. Unsurna. Unsurna. Okey. Yang ni. Masaha yamsahu. Imsah. Imsaha. Imsahu. Imsahi. Imsaha. Imsah. Nah. Okey, sekarang cuba buka Al-Quran, cari sebanyak mungkin fi'il amar yang kita dah belajar baru sekejap ni. Cari sebanyak mungkin. Ada yang dah jumpa mana Quran? Aina Quran. Hai, hari-hari kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fi'il apa tu? Amar. Amar. Nah, itu fi'il amar. Bagi carilah. Itu yang saya ingat. Sebab saya selalu baca Iqra. Lagi-lagi. Cuba cari fi'il amar. Ke surat 10 Al-Baqarah. Al-Baqarah 10. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ayat Ayat 68. ayat 68. Okey, mana ayatnya? Betul. Ud'u. Betul, awak nak cakap yang tu ke? Satu, lagi satu yang fa'alu tu. Boleh kan? Samalah, betul lah tu. Ya, jadi muka surat 10. Tengok ayat 68. So kita baca sekarang. Okey, ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqarah la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Gariskan pada kalimah Waf'alu. dan if'alu. Ya. Okey. Ud'u. Ayat 68. Okey, cuba keluarkan daripada fi'il madhi. Ud'u tu fi'il amar. Keluarkan daripada fi'il madhi. Da'a. 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 Kharaja. Aja. Ya. Ya, Yadu. Lagi. Alu. Okey, keluarkan ya, ambil dal, ain. Ya, nanti saya tulis dulu. Okey. Ini sukun, ini ain, dhamma. Ini huruf illah. Jadi untuk fi'il amar, ya, bila ada huruf illah dia keluarkan. Ya, bila tolong buat nota. Bila fi'il amar dia asalnya dal ain waw, betul kan? Ya. Okey. Jadi huruf waw ni huruf illah. Ya, huruf illah atau dalam hukum tajwid huruf mad. Untuk fi'il amar dia tak boleh ambil huruf illah ini. Dia keluarkan. Bila keluarkan tinggal dal dan ain. Nampak? Tinggal dal dan ain. Ini baris depan. Kalau ini baris depan boleh tak baca ni? Boleh baca tak? Tak boleh. Apa perlu tambah? Alif. Kira balik huruf ketiga. Nampak? 1, Satu, 2, 3. Letakkan baris. Ud'u. Sebab tadi saya kata fi'il amar di hujungnya sukun kan?
Ni kenapa tak sukun? Ya betul, di hujungnya sukun. Ni nampak waw ni. Waw ni huruf sukun dah kan? Waw ni huruf mati. Kalau tak faham sukun, waw ni mati. Tak ada baris kan? Waw ni ada baris ke tak ada ni? Tak ada. Ya. Jadi waw ni disebut huruf illah. Ya, jadi untuk fi'il amar bila ada huruf illah ya dikeluarkan. Tak payah ambil. Jadi tak payah ambil. Ya, jadi tinggallah dal dan ain. Tak boleh nak baca. Ain ni pada depan kan? Dhammah. Biarkan dia pada depan. So tambah alif. Jadi bunyinya macam mana? Udah kan? Ya. Jadi nak ambil fi'il amar, nak buat fi'il amar, kita refer pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mula dengan huruf ya. Boleh tak kita ambil huruf ya ni? Tak Tak payah. boleh. Jadi salin semula tinggal dal, ain, waw. Okey, dal sukun. Ain dham, Okey. dhammah. Dhammah. Okey, untuk fi'il amar bila di hujungnya huruf illah maka hendaklah dikeluarkan. Okey, dikeluarkan. So saya keluarkan sekarang. Saya keluarkan huruf waw ni. Bila dah keluarkan huruf waw, tinggal di hujungnya huruf apa? Ain. 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 Sekarang boleh ke baca ni? Tak boleh. Tak boleh. Alif. Kira pula huruf ketiga nak letakkan baris kat mana ni? Kira huruf ketiga ni dhammah kan? Letakkan dhammah. Uda'u. Ya, uda'u, ajaklah kamu, serulah oleh kamu. Ya. Walaupun tadi saya kata huruf terakhir sukun untuk anta kan? Ni sukunnya dah dikeluarkan, iaitu huruf waw tadi. Faham ke tidak ni? Faham. So al-akhir dhammah. Lalu kita duk kata, mana nak letak tanda apa ni? Sebab waw dah tak ada. Maka tetap dia dengan uda'u ini merujuk huruf terakhir sukun tadi. Maka sukun yang dikeluarkan huruf waw tu jadilah dia anta. Uda'u, serulah olehmu. Ajaklah olehmu. Okey, boleh ke? Uda'u. Ya? Okey. Yang tadi, yang mana tadi lagi satu? Mana tadi lagi satu tadi apa? Fa'alu. Yang tadi dia kalimatnya. Uda'u. Okey, yang lagi satu fa'alu. Okey, fa tu satu huruf. Kita tak nak ambil, kita tak nak guna huruf fa tu. Ya, kita bukan nak guna huruf fa, kita nak ambil daripada alif, fa, ain, lam, waw. Huruf fa tu dah nak sebab fa tu bukan huruf ataf. Bukan fa ataf lah. Bukan fi'il amar. Faham tak? Fa ni dia huruf ataf. Yang kita nak guna pakai ialah if, adu. Okey? If, adu. Okey, nampak ada waw ni kan? Ya. Jadi waw ni adalah domer antum. Okey, mak mana if, adu? Apa maksud if, adu? Lakukan kamu. Lakukanlah oleh kamu semua, kerjakanlah oleh kamu semua, buatlah oleh kamu semua. Alhamdulillah, barakallahu fik. Okey, lagi ada yang dah jumpa? Ambil wazan 3 huruf dulu ya, jangan ambil wazan 4 dan 5. Nanti kita akan masuk belajar wazan 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf insya-Allah. 602. 102. 602. Muka surat 602. 602. Oh, surah Lazim. Ayat 2. Jap. 602. 602. Surah. Okey, ayat yang mana? Ayat 2 surah ni. Surah apa? Dekat Al-Kawthar. 602 Al-Kawthar. ada surah. Surah Al-Kawthar ayat 2. Surah Al-Kawthar. Al-Kawthar Ya, ayat surah 2. Al-Kawthar. Okey, mana ayatnya? Allah Bismillah. Ada 2 kalimah fi'il amar. Ya, ada 2 kalimah fi'il amar. Yang mana dia? Anhar. Talli. Okey, tengok pada ayat yang kedua. Yang pertama, salli. Ya, salli. Ya, tengok pada kalimah salli. Ya. Apa fi'il madhi dia tu?
Ha. Fi'il amar dia. Solli. Ha. Boleh. Solala. Qalalah. Memang tanya orang tak ya. Sola. Ha. Solla. Itu ada huruf yang berganda. Berganda. Ya, huruf yang berganda. Ya, jadi ada huruf yang berganda dekat situ. Ya, pada huruf lam tu. Jadi selepas huruf lam tu ada huruf ya. Ya, ada Solih, huruf ya. Solai. Jadi bila huruf ya tu huruf illah dikeluarkan macam yang tadi. Jadi asal kalimahnya ada huruf ya. Ya, jadi solli sebenarnya lepas solli ni ada huruf ya tapi huruf sakit maka dikeluarkan. Jadilah solli. Ya, mana apa maksud solli? Sembahyanglah kamu. Ya, sembahyanglah kamu. Okey. Jadi solli ni di hujungnya tak nampak sukun sebab asalnya macam ni. Oh, Solli. Ada huruf ya. Bila di hujung ada huruf illa maka kita keluarkan. Bila keluarkan nampak lam ni berbaris bawah. Okey, jadi kita kata fi'il amar di hujungnya sukun. Ya, betul, di hujungnya sukun bil ya. Ya, tapi mana pergi ya? Kita dah hazaf, kita dah keluarkan. Kita dah hilangkan dia. Jadi tinggallah solli. Okey, solli ni apa maksud? Sembahyanglah kamu. Okey, kemudian kalimah yang kedua tengok pada inhar. Ya, pada kalimah inhar. Apa makna inhar? Sembelih, sebenarnya sembelih. Ya, sembelih itu maksudnya korban. Ya, okey saya keluarkan. Ya, apa fi'il madhinya? Nahar. Nun, ha, Ro. nahar. Fi'il mudhari? Yanhar. Yanhar. Okey, keluarkan ya. Ya. Keluarkan ya. Rohana. Nahara. Naharo. Inhar. Nahara. Keluarkan ya, tinggal nun, ro. Nun sukun, ha, fathah, ro, sukun. Kenapa kita saling balik ro? Ro ni sebab huruf sihat. Ya, huruf tak sakit. Huruf sakit alif, waw, ya. Okey. Tak boleh nak baca. Kita tambah alif. Okey, tengok huruf ketiga. Inhar. Ni sukun kan? Ya, sembelihlah kamu. Maksud sembelihlah kamu, lakukanlah korban. Maksud inhar, lakukanlah korban. Ya, lakukanlah korban olehmu. Ini perintah Allah. Sebab tu kalau Imam Hanafi dengan Malik, mereka mengatakan sembelihan korban itu wajib. Kenapa? Solli itu wajib. Maka gandingannya ialah ya adalah waw tu huruf ataf. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu mendirikan sembahyang kerana Tuhanmu dan lakukanlah sembelihan kerana Tuhanmu. Jadi waw tu waw huruf ataf. Kalau salli itu wajib, maka sembelihan itu juga adalah wajib. Ya, tapi bagi Imam Syafi'i ada dalil yang lain, ya, yang bukan saya nak ajar untuk tadabbur Al-Quran pada hari ini. Hari ini kita hanya belajar fi'il. Jadi insya-Allah ada rezeki kita boleh masuk kepada tadabbur. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sembelihan korban ini sunat muakkad? Ada sebab yang tertentu. Ya, kerana sembelihan ini memerlukan kepada apa? Wang ringgit. Kalau solat nak kena beli kambing ke? Belum solat beli kambing dulu. Perlu beli kambing kan? Tak perlu. Kalau korban perlu kepada ya binatang ternakan, yang dikendaki di antaranya ialah kambing, kerbau,
unta dan sebagainya yang perlu kepada pengorbanan harta. Pengorbanan harta. Semayang perlu kepada pengorbanan harta ke? Sebab Ya. itulah. Itu sedikit nak bagi tahu kenapa Imam Syafi'i mengatakan korban itu sunat muakkad, bukan jatuh kepada wajib, berbeza dengan kepada pandangan imam yang lain. Okey, boleh ke faham? Okey. Okey, seterusnya. Alhamdulillah ya dapat tadabbur pada hari ini walaupun tak disangka-sangka nak tadabbur. Tadabbur juga akhirnya kan. Okey, jadi pada kalimah fasalli li rabbika wanhar ya, tinggal berapa hari lagi, ada peluang lagi untuk kita berkorban. Jangan jadikan satu alasan PKP. Ya, tak nak jadikan satu alasan PKP kerana Allah nak tengok mujahadah pada diri kita. Mujahadah binafsi. Ya, mana mujahadah binafsi? Bersungguh-sungguhlah Bersungguh-sungguh berdiri. ya, pengorbanan untuk diri kita sendiri, atas diri kita, atas harta benda kita, atas anak-anak kita dan sebagainya. Okey, setakat itu saja pelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah ada rezeki kita belajar lagi. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey. Sebelum kita nak melanjutkan pelajaran yang lain, kerana kita dah dapat 3 fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar daripada sulasi mujarrad. Jadi saya tak pernah suruh rujuk pada yang lain, melainkan rujuklah kepada Al-Quran. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita, Allah beri rezeki untuk bertemu lagi pada minggu hadapan di Usbu'ul Qadim. Makanya saya minta hari ini, bermula pada hari ini, buka Al-Quran, tandakan fi'il madhi, jangan ambil wazan sulasi mazid, ya, jangan ambil tambahan, ya, jangan ambil sulasi mazid, tak kira lah harfan ke, harfain ke, tak mau. Saya nak fi'il sulasi mujarrad saja, fi'il madhi, mudhari' dan amar, keluarkan daripada Al-Quran, kita bincang ya bersama-sama pada minggu depan hari Selasa. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan lambat-lambat sebab masa kita pendek, jadi bersedia dari sekarang. Buat catatan muka surat berapa, ya, ayat ke berapa. Muka surat berapa, ayat ke berapa. PL apa. Okey? Jadi minggu depan kita jumpa lagi insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله